What's up bro, sis, mother father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Okay, video kali ni korang tahulah aku nak sembang pasal apa, sebab dah nampak dah pun dekat tajuk. Tapi sebelum aku teruskan, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Kalau korang nak dapatkan baju yang aku tengah pakai sekarang ni, baju Roman Reigns ni, link Shopee yang dapatkan baju Roman Reigns ni aku letak dekat ruangan description dekat bawah. Kalau korang nak bagi duit raya dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, korang bolehlah hantar super chat dan juga super sticker kalau korang tengok video ni masa tengah premiere. Okey, tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan video kita hari ni. Kita nak cerita pasal beberapa superstar yang baru dilepaskan WWE. Kalau nak ikutkan, by the time video ni up, hampir seminggu lah kot. Tak tahulah dah genap seminggu ke tak, tapi hampir seminggu. Malah nak ceritalah kenapa aku tak nyempat nak buat video ni awal. Tapi aku ada up video lain, video Brother Arif pergi ke WrestleMania hari tu. Kalau korang tak tengok vlog Brother Arif ni, pergi ke WrestleMania, jumpa Shayna Baszler, jumpa Shelton Benjamin, tengok Braun Strowman depan mata. Dan dia kata akan hantar video lagi kan. So kalau tak tengok semua WrestleMania vlog dia lagi, habis video ni, korang pergi layan, okay? So, superstar yang dilepaskan ni, kalau ikutkan ada beberapa nama lah. Tapi dalam video kali ni, aku nak sebut lebih kurang 6 nama sahaja. Sebab nama-nama lain, kebanyakannya dekat NXT pun tak nampak lagi wajah diorang. Diorang ni macam lebih kurang ada dekat Performance Center, tapi NXT pun tak pakai lagi. Kalau pakai, mungkin jadi jobber. Orang yang mungkin aku tak pernah ingat ataupun tak kenal. Okay, kita mulakan dulu dengan superstar yang paling kurang famous lah kot. Draco Anthony, bukan Draco Malfoy ya. Draco Anthony ni dia merupakan anak didik kepada Booker T. So samalah macam apa penggusti tanah air kita, Air Shaukat Fosenka. So Draco Anthony ni dia dibawa naik ke NXT, lepas tu dekat NXT dia macam awal-awal jadi jobber, lepas tu dia dah mula dapat kemenangan. And then adalah sekejap cerita yang apa Joe Gacy dan juga Harlan cuba recruit Draco Anthony ni. Tapi itulah ada backup Zion Queen lah, last dia berfeud dengan Zion Queen pula, tiba-tiba dilepaskan. So untuk Draco Anthony ni dilepaskan, aku tak rasa kesan dia begitu besar lah untuk NXT. Cumanya aku tak faham kenapa dia nak dilepaskan, since kau banyak pakai superstar yang bukan daripada indie superstar macam dekat Black and Gold sebelum ni kan. Kau banyak pakai superstar yang betul-betul muka baru, muka yang tak famous kat tempat lain, muka yang mungkin kau bayar murah. So tak tahu kenapa Draco Anthony ni dilepaskan. And then kita ada Persia Pirotta, which is satu nama yang betul aku tak faham, sebab dia tengah ada storyline dengan Duke Hudson, Indy Hartwell dan juga Dexter Lumis. Tapi dia dah dilepaskan. Apa jadi dengan storyline tu? Sebab salah satu lagi nama yang apa aku sebutkan tadi dalam storyline dia pun dilepaskan juga. So mungkin akan dilupakan. Mungkin Indy Hartwell akan bersama dengan Duke Hudson lepas ni. Kita tak tahu. Sebab dah tak ada lagi Index lepas ni. And then itulah tak dapat tengok Duke Hudson dengan apa Dexter Lumis. Itu cerita kejap lagi lah. Okay. Tapi Persia Pirotta ni consider bye-bye lah. Memang tak ada lagi lah kot sambungan dia dengan Indy Hartwell. Malcolm Bivens. Okay, to be honest aku nak cakap, aku terkejut dengan Malcolm Bivens dilepaskan. Sebab aku tak rasa pun dan tak nampak pun yang dia akan dilepaskan. Kenapa? Sebab okay, dia manager kepada kumpulan The Diamond Mine lah. And then dalam Diamond Mine kita tahu ada Roderick Strong, ada Ivy Nile, ada Creed Brothers. Itu pun nampak gaya macam Tatum Paxley cuba nak join kumpulan Diamond Mine ni. So kalau aku nampak siapa yang macam akan dilepaskan oleh WWE, aku nampak macam Roderick Strong. Sebab dah tak nampak dah kumpulan Diamond Mine ni respect dia dari segi storyline. And then dalam masa yang sama dia ni asyik kalah je. Dengan Gunther kalah, pergi NXT UK kalah. Dah macam tak ada plan. Kira macam Roderick Strong ni hanya nak bantu naikkan nama superstar-superstar yang lain. So macam dah tak ada function lah. So aku expect Roderick Strong yang akan dilepaskan dulu. Jadi tak rasalah Malcolm Bivens ni akan dilepaskan. Aku fikir bila Roderick dah dilepaskan, tinggal Malcolm Bivens, Ivy Nile, Creed Brothers, and then cari orang lain. So aku tak faham dan ini yang paling aku tak nampak lah yang akan dilepaskan. Dan aku tak prefer pun Malcolm Bivens untuk dilepaskan. Next, Harlan. Yang ni aku pun tak faham juga sebab dia elok je jadi sidekick Joe Gacy. Walaupun rupa dia nampak pelik. Rupa original dia yang orang kata the next Brock Lesnar. Orang panggil, bukan orang panggil, memang nama sebenar dia Parker Boudreaux. And then lepas dia transition dia punya image jadi Harlan, dia ikut Joe Gacy, jadi gundik Joe Gacy.
Aku rasa function je kot, sebab bagi aku karakter Joe Casey tu yang diorang try to make it looks like Bray Wyatt, which is aku okay sebab dia macam ketua cult sikit lebih kurang, ada gaya macam tu, tapi element of mystic dan magic pelik-pelik sampai nak ada orang pakai kepala macam Undertaker tu semua bagi aku is too much untuk karakter dia. Tapi untuk too much lah, tak perlu lah. Tapi untuk adanya Harlan jadi sidekick dia, aku rasa itu perlu. Itu tak ada masalah. Tapi kau lepaskan Harlan, padahal dia the next Brock Lesnar. Tapi aku rasa the next Brock Lesnar tu pun dah boleh dilupakan lah lepas dia dah jadi Harlan. Bila dah botak tu dah tak ada lah nampak macam Brock Lesnar lagi dah. Aku rasa dia perlu duduk bersama dengan Joe Gacy lah, jadi sidekick Joe Gacy. Joe Gacy perlukan someone untuk buat dia punya dirty works dia tu. So bila lepas ni Joe Gacy seorang, aku tak tahu how dia punya karakter akan go lah. Dan aku dah tak boleh nak letak harapan yang tinggi sangat dekat karakter Joe Gacy yang first day aku nampak dia, aku rasa janggal, cringe. Second week, third week semua tu tiba-tiba sedap pula karakter Joe Gacy ni. Lama-lama jadi mistik, macam aku cakap tadi, too much. Aku dah tak letak harapan sebab kalau Bray Wyatt pun diorang tak reti nak pakai, apatah lagi Joe Gacy kot, yang bagi aku karisma dia lagi kurang daripada Bray Wyatt. Okay, next, Kai Havertz. Tu lain. Dakota Kai. Nama ni tak terlalu terkejut tapi tak suka. Aku fikir satu je untuk Dakota Kai lepas ni. Naik ke main roster. Kalau tak naik ke main roster, lama-lama duduk kat NXT buat apa? Baik kau naik ke main roster atau kau go other place yang akan pakai kau dengan baik lah. So untuk Dakota Kai ni tak ada plan dekat main roster, dia dilepaskan bagi aku better lah. Dia pergi ke AEW ke ROH ke yang akan pakai dia dengan lagi better daripada apa yang NXT pakai dia sekarang. Dulu NXT pakai dia okey. Jadi NXT 2.0 pakai dia tak okey lah. Jadi NXT Women Tag Team Champion hari tu dengan Raquel Gonzalez pun aku rasa macam tiba gila dengan Raquel. Lepas tu sekejap sangat. So aku rasa Dakota Kai deserve better daripada apa yang dia dapat treatment dia. Dulu dia dapat okey, sekarang dah tak okey. Dilepaskan ni bagi aku maybe satu reward. Walaupun bukan benda yang baik dilepaskan, tapi aku rasa dia can do better other place lah. Okay, so all the best untuk Dakota Kai. Dan nama-nama yang dilepaskan yang aku sebutkan tadi. Dan satu nama yang paling besar lah bagi aku, tapi orang anggap Dakota Kai lagi besar. Bagi aku tak. Dexter Lumis dilepaskan. Yang ni piece off. Dan dalam masa yang sama aku rasa okay. Okay, kenapa? Sama macam Dakota Kai. Dekat NXT Black and Gold, Dexter Lumis ni nampak okay. Nampak like legit the next big, bukan the next big thing lah, tapi one of the, boleh nampak jadi the best future superstar yang akan ada dekat apa ni lah, main roster ke NXT pada masa akan datang. Tapi lama-lama dia dah mula jadi macam ada gaya-gaya Goldust sikit lah, misteri yang macam komedi kan. Sebab yelah awal-awal dia punya watak macam kidnapper, which is mungkin tak kena lah kot dengan zaman sekarang. Kau nak buat karakter macam tu dengan ada budak-budak tengok, okey lah, last kau jadikan dia lebih komedi. Padahal dulu Roderick Strong punyalah seram tengok dia. Benda tu semua menjadi pergi buat mistik-mistik lebih-lebih yang tak perlu untuk dia. Dexter Lumis dia bukannya family hantu. Pergi buat benda-benda berhantu dengan Dexter Lumis ni bagi aku dah out of the character. So awal-awal aku nampak huge potential pada Dexter Lumis, tapi bila nampak macam ni NXT dan juga tak naik main roster lagi, NXT pakai dia macam mana, bagi aku is makin lama makin teruk. Okey lah untuk dia dilepaskan dan karakter dia ni boleh pakai dekat tempat lain. Aku rasa AEW, Impact semua boleh pakai karakter dia dengan much better lah daripada apa yang NXT buat. NXT awal-awal je elok. Tapi apa yang aku piss offnya sebab aku nak tengok Dexter Lumis yang macam awal-awal dekat NXT dulu, go like serious dekat main roster jugalah. Kira macam dia boleh jadi one of the top superstar sebab karakter ada, bakat ada, muka ada. Aku tak tahu apa yang missing. Just that nak tak nak je. So nampaklah dia orang tak nak. Tak apalah dia orang tak nak, pergilah tempat lain. Tapi piss off lah, dia orang tak nak pakai talent yang ada. Dexter Lumis kot. So aku rasa Dexter Lumis deserve better lah. All the best lah untuk semua nama yang dah dilepaskan. 6 nama dilepaskan. Ini semua memang reason cut budget. Walaupun dah tahu dia orang buat duit banyak gila, tapi still nak cut budget. Dan benda ni bukan satu benda yang terlalu nak shocking gila babang pun lah. Sebab ini consider macam kalau COVID tu norma baru untuk kita sekarang kan, which is macam hadap je. Dah boleh dah buka face mask dekat tempat open ke apa ke. WWE buang orang ni pun dah macam norma baru dalam WWE, which is satu benda aku harap WWE tak teruskan lagi lah lepas ni. So tu je lah. All the best. Hopefully tersampai segala apa persoalan korang yang tertanya apa respon aku terhadap semua benda ni kan. Itulah respon aku. Aku rasa janggal lah. Macam dah lama tak buat video wrestling sebab yelah hari tu pun video orang lain kan. Itu je lah. Teruskan support channel Hazwan Shah Wrestling.
Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Jaga diri, jaga SOP, jaga kalori, jaga hati. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.